Jadi katanya di sini bahawa perselisihan yang lebih hebat lagi ialah bahawa orang Yahudi tidak mau mengakui kenabian Nabi Isa. Mereka kata dia sebenarnya anak haram, anak zina. Itu orang Yahudi punya maknanya, kita kata templakan ke atas kedudukan Nabi Isa. Kita tidak, kita menganggap dia sebahagian daripada Nabi-Nabi. Bahkan dia digelar sebagai Ruhullah, ruh yang dicampakkan ke dalam Nabi, ke dalam Siti Maryam. Disebut sebagai gelarannya ruh ciptaan Allah yang dicampakkan ke dalam rahim Maryam. Tak adalah sampai kita kata dia anak haram, tidak, sebab kita berpegang innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Tanpa, bukan sekadar tanpa ayah, tanpa ibu ayah pun lahir Nabi Adam tanpa ibu ayah, kan? Dan bukan sekadar maknanya kita kata tanpa ayah, bahkan dengan ayah tanpa ibu, lahirnya Hawa, adanya ayah tanpanya ibu. Jadi innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalaulah kamu nak kata bahawa Isa itu begitu special sehingga dianggap Tuhan, kalau begitu Adam deserve, Adam berhak untuk dikatakan Tuhan, sebab dia langsung tak ada mak bapak, merocoi je dah. Gede-gede lama tak keluar dah. Lama tak keluar dah. Malahan ada yang tidak percaya kekuasaan Tuhan, sedangkan kita percaya bahawa fa'alun lima yurid, ia berbuat apa yang ia kehendaki. Fa'alun lima yurid, Bagi Allah mencipta Isa Al-Masih lahir ke dunia menurut jalan yang di luar, yang disebut sebagai luar daripada biasa. Kalau bagi Nabi disebut sebagai mukjizat, kepada orang yang soleh disebut sebagai karamah, pada orang biasa disebut sebagai ma'unah. Kepada orang biasa yang tiba-tiba terjadi perkara luar biasa dipanggil ma'unah. Kepada orang yang menjadi kekasih Allah dipanggil karamah. Kepada nabi-nabi dipanggil mukjizah. Mukjizah satulah, singular. Kalau banyak barulah mukjizat. Tapi orang Melayu disuka ambil plural, mukjizat, maklumat. Arab sebut kalau satu maklumah, kalau ada banyak baru maklumat. Karamah, orang Melayu suruh karamat, itu yang sampai datuk tu. Lalu dikatakannya Al-Masih itu anak yang lahir kerana perzinaan. Ini adalah templakan daripada orang-orang Yahudi. Jadi bagi mereka kenabian itu terhenti, terhenti, tidak sampai ke Isa, tidak sampai ke maknanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu bagi mereka nabi yang paling mereka agungkan antara lain ialah Nabi Musa. Mereka kata the Prince of Egypt, dan juga Nabi Dawud. Tu yang dia sebut Camp David tu. Jacob, Yakub. Atau itu yang kita kokok tu. Apa? Jacob Cream Crackers. Imo dapat peluk kopi Cik No. Gede di mata. Ada pula yang menuduhnya sebagai seorang yang pandai sihir. Itu biasa. Tuduhan-tuduhan kepada Nabi Musa pun begitu, kepada Nabi Isa, kepada Nabi Muhammad, disebut sebagai sihir. Wa ma'allamnahu sihra, wa ma'allamnahu syi'ra, Ada pula yang mengatakan bahawa Isa Al-Masih itu adalah putera daripada Yusuf. Lagi le jauh. Lagi le jauh, dikatakan tukang kayu yang setelah Al-Masih lahir kahwin dengan Maryam. Apa dah, apa pula benda yang begitu merumitkan, yang menimbulkan kecelaruan agama, tidak begitu sifatnya. Menurut riwayat daripada Abdul Razzaq yang diterima daripada Ma'mar dan Qatadah, ada 4 perselisihan khilaf tentang Isa Al-Masih. Satu golongan mengatakan Isa itulah Allah, turun ke bumi, menghidupkan yang hidup pula, menghidupkan yang mati lah. Ada lampak, saya rasa ada typo error di sini, ada typing error kadang-kadang manusia kan. Menghidupkan yang hidup, apa nak dihidupkan? Baru dah hidup, dipanggil tahsilul hasil. Tahsilul hasil dalam ilmu mantiq ialah benda dah ada,
mereka buat juga, itu dipanggil sia-sia, tahsilul hasil. Mengadakan benda yang dah ada. Orang dah goreng pisang dah sini, mereka buat le cucuk kodok. Orang dah ada goreng pisang di sini, mereka buat le cempedak. Ini buat juga goreng pisang. Ya Allah, dipanggil tahsilul hasil, ya. Jadi katanya situ, menghidupkan yang mati dan mematikan yang mati. Mematikan yang hidup lah. Kemudian dia pun naik kembali ke langit. Inilah pegangan golongan Jacobin ataupun Yaqubiyah. Jacob tu Yaqub, cakap putihnya, cakap putih Jacob, ya tak? Cream crackers. Dia yang kedua pula berkata dia itu adalah ibnullah. Tadi yang tadi kata Isa itu Allah, ya. Isa itulah Allah, Jesus is God, ya. Yang kedua kata Jesus itu ibnullah. Ini kepercayaan kaum Nasturiyah. Yang ketiga Isa itu adalah yang ketiga daripada tiga. dia adalah wanted, ya, daripada Ruhul Qudus ada wanted lagi, daripada maknanya Allah Ta'ala sendiri sebagai yang 1/3 lagi sebagai bapa Tuhan bapa. Ini dia kata dia adalah Allah, dia adalah anak Allah, dia adalah Ruhul Qudus. Ada juga yang mempercayai bahawa oknum yang ketiga ialah Maryam tu. Kalau di sebelah Italy Orthodox kan mereka sembah juga Maryam itu. Kan peristiwa COVID menggambarkan bagaimana dia mengambil patung itu, dia mempecahkan, geram dia mengapa tak dapat membantu untuk berdepan dengan COVID-nya. Tetapi yang dijadikan keputusan atas kehendak Kaisar tu Caesar, orang Arab panggil Kaisar, tapi dia mau panggil Caesar, ya. Konstantin, ya, di rapat, dan rapat ni maknanya di dalam persidangan, ya. Rapat ni dalam bahasa Indonesia di persidangan, ya. Di Nikea ialah Trinitas, ya. Maka ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ya, dan adanya Ruhul Qudus. Satu hal yang jadi bukti bahawa Injil yang ada sekarang bukan lagi yang turun kepada Isa, yang ditulis pula oleh Matthew, Mark, Luke and John, ni lah, Lukas and Johannes. Itu bukan wahyu. Ialah tidak terdapatnya keempat-empat kitab itu tentang Nabi Isa Al-Masih bercakap-cakap membersihkan ibunya daripada tuduhan yang bukan-bukan. Quran lah yang membela Maryam, bahawa Maryam itu, ya, suci, bersih, bukan daripada perzinaan, dan pengakuan bahawa dia menjadi nabi dan mendapat kiriman kitab Injil daripada Tuhan. Keterangan yang jelas itu hanya ada dalam Quran. Read Quran, the last testament. They have the new, they have the old testament, but we have the last. Surah Abah lah kata. Zaman kita baca surah Abah tu lah. Zaman sekarang mana dia baca surah Abah? Dia mudah megang handphone je. Terkaih pagi, terkaih petang, kaih. Bila nak makan? Kaih dulu. Jadi sekarang zaman paperless. Tapi zaman kita bersurat khabar dulu, we have the old one, we have the new one, and we have the last, misalnya kan. Tentulah kita akan baca yang terakhir. Surah Berani ada, surah Berani. Pegang-pegang, ni semalam punya, tok tepi. Ya tak? Ini kemarin punya, tok tepi. Hari ini, teman tak yang hari ini. Maka begitulah status Quran itu the last testament, kata maknanya Ahmad Didat, ya. Ahmad Didat dia letak billboard dia di Islamic Propagation Center di maknanya di South Africa tu, ya tak? Di Islamic Propagation Center di IPC tu, atas tu dibuat billboard besar, ditulis read Quran, the last testament. Anak murid kanan itulah Dr. Zakir Naik tu. Jadi mula dia goyah, ya, risau dengan pengaruh, ya tak, Dr. Zakir yang mengislamkan, ya tak, dengan pendekatan, ya, dengan pendekatan perdebatan, ya.